Siapa yang pernah berada di dalam situasi aku, tahu apa yang aku akan ceritakan ini dan faham apa yang aku ceritakan ini. Nama aku Jackie. Aku berumur 18 tahun. Aku ni seorang introvert. Kepada sesiapa yang tak tahu, introvert ni maksudnya seorang yang jarang keluar dari rumah. Tak suka jumpa orang dan cuma suka bersendiri je. Aku tinggal di rumah dengan ibu, ayah, abang dan kakak aku. Ibu dan ayah macam biasa, diorang kerja office hour. Abang aku umur 25 tahun dah ada kerja. Kakak aku pula berumur 21 tahun tengah belajar. Pagi dia akan ke kelas, aku di rumah berseorangan. Bermaksud, kalau pagi semua orang akan keluar dari rumah, mereka akan balik lewat petang dan aku akan berseorangan di rumah. Pasal keluarga aku tak ambil tahu sangat. Aku dengan dunia aku je. Boleh cakap, aku dalam bilik aku dalam 20 jam sehari macam tu. Aku keluar pun untuk makan dan mandi je. Apa yang jadi di luar tu, jadilah. Sekarang kamu tahu sifat aku. Sekarang aku mahu ceritakan sesuatu yang mungkin ramai di sini boleh relate. Ataupun untuk mereka yang bukan introvert, boleh belajar sesuatu yang kamu tidak tahu. Berada di rumah, hampir setiap masa ni, aku terlatih satu kelebihan. Ya, kelebihan untuk kenal rumah aku ni dengan lebih dalam lagi. Setiap inci rumah, aku tahu. Setiap lekuk-pikuk dinding, setiap comot di lantai, tona warna di dinding, semua benda pasal rumah ni aku hafal. Tapi yang paling penting lagi, setiap bunyi di rumah ni aku tahu bunyi apa. Bunyi orang naik tangga, aku tahu siapa. Bunyi air menitik, aku boleh tahu dari mana. Bunyi orang berbual, aku tahu itu siapa. Aku tak perlu bergerak dari bilik aku cuma perlu dengar keadaan sekeliling. Aku tahu apa yang terjadi di rumah aku. Siapa di bawah, siapa di atas, siapa berjalan, siapa berlari. Itulah kebolehan aku. Aku dah sebati dengan bunyi-bunyi di dalam rumah ni. Mungkin ada yang tanya macam mana. Aku berada di rumah hampir setiap masa. Bunyi yang aku dengar berulang-ulang. Ada pattern dia yang sendiri. Kalau hari-hari aku dengar bunyi yang sama, aku akan kenal. Bunyi tu aku akan hafal di dalam otak aku. Tapi semenjak 2 menjak ni, tergerak hati aku untuk menceritakan pengalaman yang aku lalui di dalam rumah aku sendiri. Macam yang aku cakap tadi, aku akan selalu di rumah dan aku boleh tahu apa yang berlaku di rumah hanya dengan mendengar bunyi. Sejak kebelakangan ni, banyak bunyi-bunyi baru yang aku dengar, aku tak kenal. Bunyi apa? Bunyi-bunyi yang ganjil dan asing bagi aku. Bunyi itu tidak sepatutnya ada di dalam rumah kami ni. Aku tahu sebab aku dah khatam semua bunyi-bunyi di rumah ni. Ada satu malam tu aku terdengar bunyi orang naik tangga. Aku tahu itu adalah bunyi tapak kaki abang aku. Aku kenal. Dalam pukul 11 malam, dia akan balik kerja, naik tangga dan masuk ke bilik dia. Itu normal. Tapi selang beberapa minit selepas dia naik tangga, aku ada terdengar lagi bunyi sesuatu yang naik selepas dia naik. Yang itu, aku tak kenal siapa. Apa yang pelik, aku dengar bunyi itu seakan merangkak naik ke atas tangga. Aku tahu dan yakin itu bukan bunyi kakak aku, ibu ataupun ayah. Sebab aku kenal bunyi diorang. Masuk malam ni dah malam keempat, aku dengar ada bunyi sesuatu yang naik selepas abang aku. Itu satu. Bunyi yang kedua aku dengar ialah bunyi air menitik. Selalunya bunyi menitik ni dari dalam tandas kami. Tapi bunyi air menitik ni aku dengar datang dari depan pintu aku. Bunyi menitik tu bukan datang dari kepala paip, tapi ia macam datang dari seseorang yang baru mandi ataupun sesuatu yang basah. Macam aku cakap tadi, itu bukanlah bunyi-bunyi yang biasa. Itu bunyi luar biasa, bunyi yang aku tak kenal. Tapi masa ni aku tak endahkan apa-apa lagi. Sehinggalah ada satu malam tu aku terdengar bunyi lonceng. Bunyi macam lonceng di hotel. Aku dengar 1 kali. Aku dengar 2 kali.
dan aku dengar 3 kali. Dan untuk hari-hari seterusnya, aku kerap dengar bunyi-bunyi yang asing. Setiap kali abang aku balik, naik tangga, masuk ke bilik, aku akan terdengar ada bunyi yang mengekori dia. Ada satu malam, kakak aku pula naik tangga, kakak aku pula diekori dengan bunyi-bunyi ganjil. Tapi kalau kakak aku ni yang mengikut dia bukan bunyi merangkak, tapi bunyi seperti sesuatu yang berat melompat. Kalau dah lompat-lompat ni, kata aku dalam hati, dah lain. Bunyi-bunyi ni semua aku tak dapat brand. Otak aku tak boleh register sebagai bunyi yang normal di dalam rumah aku ni. Aku tahu tu bukan bunyi yang biasa. Dan setiap kali aku terdengar bunyi-bunyi tu, aku bagi tahu ibu dan ayah, diorang buat tak tahu je. Aduh. Iyalah, diorang mana faham, diorang selalu di luar. Ada satu malam tu aku tekad, aku akan rakam apa yang terjadi di tingkat atas tu. Aku letakkan kamera di penjuru tingkat atas, betul-betul menghadap tangga. Jadi setiap kali orang naik tangga akan terakam. Aku set di sana dan aku tunggu sehingga keesokan harinya. Malam tu macam biasa, aku akan dengar bunyi tapak kaki abang aku naik disusuli dengan bunyi merangkak di belakang. Begitu juga dengan kakak aku dengar bunyi tapak kaki kakak aku naik tangga disusuli dengan bunyi sesuatu yang meloncat turut naik tangga. Keesokan paginya, aku bangun dan benda pertama yang aku buat ialah tengok rakaman dari kamera yang aku letakkan di penjuru pelik. Rakaman menunjukkan abang aku naik ke tangga. Dia pakai baju merah, seluar hitam. Tapi aku tengok di belakang dia, tak ada apa-apa. Kata aku dalam hati, takkanlah tak ada apa-apa. Padahal aku memang dengar bunyi sesuatu yang mengekori abang aku naik. Begitu juga dengan kakak aku. Dia naik tangga, pakai t-shirt putih dengan skirt hitam. Aku tengok ke belakang, tak ada apa-apa juga. Itu malam pertama. Malam kedua, aku buat lagi benda yang sama. Aku dapat rakaman yang sama juga. Abang aku naik, tak ada apa-apa di belakang dia. Begitu juga dengan kakak aku. Begitu juga dengan rakaman malam ketiga, malam keempat. Aku tengok berulang-ulang kali, tapi aku tak nampak apa-apa berada di belakang diorang. Padahal aku tahu, aku dengar sesuatu yang naik bersama-sama dengan mereka. Sehinggalah ada satu hari itu, malam Jumaat, dalam pukul 10 malam. Aku berseorangan di rumah. Ibu dan ayah aku outstation. Aku semak rakaman tu berkali-kali. Aku tak jumpa apa yang pelik. Aku dah hampir putus asa. Mungkin juga itu perasaan aku. Mungkin juga telinga aku salah dengar. Aku campak kamera ke meja dan baring di atas katil. Aku renung siling di bilik aku. Tiba-tiba, minda aku tersentap. Ada satu benda yang aku terlepas pandang. Benda yang memang betul-betul di depan mata aku selama ni. Benda yang lebih pelik dari bunyi-bunyi yang aku dengar tu. Aku terus bangun dari katil, aku ambil kamera tu dan tengok balik satu persatu rakaman tadi. Barulah aku nampak abang dan kakak aku. Untuk rakaman hari pertama sehingga rakaman hari-hari seterusnya, diorang berdua ni pakai baju yang sama. Abang aku akan pakai baju merah dan seluar hitam. Begitu juga dengan kakak aku pakai t-shirt putih dan skirt hitam. Tak mungkin, sebab satu baru balik kerja, satu baru balik kelas. Takkanlah hari-hari diorang pakai pakaian yang sama. Apa yang lebih buat aku rasa pelik bila ekspresi wajah diorang tiada ekspresi, hanya tengok ke depan dan masuk ke bilik. Kedua-dua diorang ni macam tu. Aku mula syak ada sesuatu yang ganjil dengan diorang ni. Tiba-tiba aku terdengar bunyi air menitik di luar pintu, diikuti dengan bunyi ketukan dari luar bilik aku. Aku dengar suara abang dan kakak aku di luar pintu. Jackie, buka Jackie. Buka pintu ni Jackie. Kedua mereka ulang benda yang sama. Saat ini bunyi titisan di depan pintu aku semakin deras. Begitu juga dengan bunyi orang yang merangkak dan bunyi benda meloncat tiba-tiba menggila di luar bilik aku. Aku masa ni dah panik gila. Aku telefon ibu dan ceritakan apa yang berlaku. Aku cakap abang dengan kakak ni perangai diorang pelik, dah macam orang gila. Ibu dengar je aku cakap macam tu, lepas tu ibu terdiam.
adalah dalam 10 saat dia terdiam. Lepas tu, ibu bersuara, "Jackie, kau keluar dari rumah tu sekarang," kata ibu. Aku tanya, kenapa bu? Ibu jawab dengan nada yang tergetar-getar, "Jackie, abang dan kakak kau dah 3 bulan tak balik rumah. Abang kau outstation, kakak kau di college." Aku dengar je macam tu, seluruh badan aku keras kaku. Ketukan di pintu semakin ganas. Aduh. Panggilan mereka bertukar menjadi gelak tawa yang menyeramkan. Aku keras, kaku, wajah aku pucat. Telefon aku terjatuh ke lantai, diikuti dengan tubuh badan aku rebah. Aku terpengsan. Keesokan paginya aku terbangun. Badan aku lemas, pemandangan aku kabur. Aku perasan ibu dan ayah di sisi aku. Aku bangun dan tanya apa yang jadi. Diorang cakap aku kena ganggu. Sejak dari hari itu, aku dah selalu keluar rumah. Aku tak lagi selalu duduk rumah. Setiap masa mesti aku akan buat sesuatu supaya aku boleh keluar dari rumah. Hari ini, tiada lagi aku diganggu. Tapi itulah kejadian yang aku tidak akan lupakan sehingga hari ini.